Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Nur Izian, Guru Mata Pelajaran Matematik tahun 1. Tajuk kita pada hari ini ialah nilai wang. Objektif pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menulis nilai wang dalam angka dan perkataan dengan betul. Dan yang kedua, menunjukkan nilai wang menggunakan abakus. Dan yang terakhir, menentukan nilai gabungan wang. Jom kita lihat nilai wang shilling yang pertama, iaitu wang shilling 5 sen. Cara nak tulis dalam perkataan adalah 5 sen. Awak eja perkataan 5, kemudian jarakkan SEN, sen. Dalam angka, awak tulis nombor 5, kemudian awak eja SEN di belakangnya. Bagaimana pula kita nak gunakan abakus? Kita nak tunjukkan 5 sen menggunakan abakus. Tapi sebelum tu, awak kena pastikan abakus awak berada dalam keadaan sifar. Bagaimana dikatakan sifar? Tiada sebarang manik yang sentuh palang pemisah ni. Palang pemisah ni tak boleh ada manik sentuh dia macam ni. Kalau macam ni sentuh ni tak boleh. Bila nak mula kena jauhkan. Manik atas semua berada di atas, manik bawah semua berada di bawah. Okey, barulah dikatakan abakus ini berada dalam keadaan sifar, tiada nilai. Okey. Jadi abakus ni kita akan bahagikan kepada dua bahagian, iaitu di sebelah kiri adalah RM, di sebelah kanan adalah sen. Okey. Bahagian yang kita gunakan adalah di sebelah kanan, dua bahagian di sebelah kanan ini untuk sen. Kemudian sebelah kiri dia tu kita gunakan, dua tiang tu kita gunakan untuk ringgit. Okey, boleh ya? Awak tak kena guna di sebelah kanan sekali. Awak jangan pula guna di bahagian tengah-tengah ni. Tak boleh mula daripada tengah-tengah. Mesti mula di sebelah kanan. Dua ini adalah untuk sen, dua ini adalah untuk RM. Okey, boleh ya? Okey, kemudian kalau awak dapat perhatikan dekat sini, ada titik di tengah-tengah ni. Okey, apa fungsi titik itu? Titik itu untuk memisahkan antara ringgit dan juga sen. Jadi kalau dekat abakus awak ni, dua sini, dekat sini awak letak titik. Maksudnya di sini sen, di sini RM. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita kira, disebabkan kita nak tunjuk 5 sen, jadi kita hanya akan gunakan ini, dua bahagian ini sahaja yang kita akan gunakan. Okey, boleh ya? RM jangan kacau. Alright. Okey, jadi tiang yang pertama yang berada di sebelah kanan, manik atas ada satu manik dekat dengan palang pemisah kan. Jadi manik atas tu adalah bernilai 5. Jadi 5. Kemudian tiang yang kedua sifar. Maka terjadilah 5 sen. Okey, sifar 5 sama juga maksudnya dengan 5 sahaja. Sifar 1 sama dengan 1. Sifar 2 sama dengan 2. Sifar 3 sama dengan 3. Jadi kalau sifar 5 sama juga nilainya dengan 5. Okey, seterusnya 10 sen. 10 sen. Itu dalam perkataan. Kalau dalam angka, tulis nombor 10 dan eja perkataan sen di belakang. Okey, menggunakan abakus. Sama juga, sebelah kiri RM, sebelah kanan sen. Disebabkan sen, kita guna bahagian sen sahaja. Okey, tiang yang pertama sifar, sebab tak ada manik yang sentuh palang pemisah kan. Okey, tiang yang kedua, satu saja manik yang sentuh palang pemisah, dan manik itu bernilai 1. Jadi maka terjadilah 10 sen pada abakus itu. Okey, 20 sen. Dalam perkataan 20 sen, dalam angka 20, dalam nombor dan SEN
dalam perkataan. Dalam abakus pula macam mana nak tunjuk? Sebelah kiri RM, sebelah kanan sin. Tiang yang pertama sifar, tiang yang kedua ada dua manik dekat dengan palang pemisah kan. Manik bawah itu nilainya 1, kemudian nilainya 1 dan 1 jumlahnya 2. Jadi terjadilah 20 sen di situ. Okey, seterusnya 50 sen. Dalam perkataan 50 sen. Dalam angka tulis nombor 50 dan tulis perkataan SEN di belakangnya. Okey, menggunakan abakus. Sebelah kiri RM, 2 tiang di sebelah kanan sin. Okey, tiang yang pertama sifar sebab tak ada manik yang sentuh palang pemisah. Dan tiang yang kedua 5. Manik atas bernilai 5. Jadi 5. Okay, jadi dekat situ 5 sifar kan. Kalau 5 sifar nilainya adalah 50. Kalau sifar 5 nilainya adalah 5. Jangan confuse di situ. Okey, boleh anak-anak? Jadi kalau 50 sen 5 sifar, maka terjadilah 50 sen. Okey, gabungan wang shilling. Okey, kita tengok ada 3 contoh dekat sini. Contoh yang pertama, awak ada 5 sen dan 5 sen. Jadi bila awak gabungkan 5 sen dan 5 sen, jumlahnya semua adalah 10. 10 apa? 10 sen. Awak jangan lupa tulis perkataan sen dekat belakang. Sebab kita sekarang sedang mengira nilai wang. Jadi kalau nilai wang mesti ada perkataan sen ataupun ringgit. Okay, sekarang ni gabungan shilling. Jadi kalau shilling kita guna perkataan sen lah. Okay, jadi jumlah gabungan wang ini adalah 10 sen. Okay, dalam angka tulis nombor 10 dan SEN di belakangnya. Okay, contoh yang kedua 20 sen. Okay, kalau 20 sen kita tak cukup nak guna jari kita kan. Sama ada jari kaki atau jari kanan, jari kaki atau jari tangan tak cukup kan. Cukup-cukup je. Takkan nak guna jari kaki. Okay, sekarang jari awak, satu jari mewakili 10. 2 jari 20. 3 jari 30. Okay, sekarang 20 sen. Jadi 2 jari saja. 10 sen, 20 sen. Okay, 20 sen dan 10 sen. Jadi jumlahnya berapa? 10, 20, 30. Jadi jumlahnya gabungan wang shilling ini ialah 30 sen. Okay, dalam angka 30, dalam tulis dalam nombor dan SEN tulis dalam perkataan. Okay, contoh yang ketiga. Okay, 50 sen. 10, 20, 30, 40, 50. Okay, 50 sen dan 6 pula. Dan 10 sen. Jadi jumlahnya semua berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey. 60 sen. Okey, belum habis lagi. Ada lagi 5 sen di situ. Jadi 60 sen tadi awak letak dekat minda awak 60 sen tambah lagi 5 sen. 60 dekat minda 60, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi jumlah semua wang ini adalah 65 sen dalam perkataan. Okey, dan dalam angka 65 sen. Okey, seterusnya nilai wang kertas. Okay.
Ini adalah wang kertas. Okay, kalau wang kertas, kita guna perkataan ringgit. R-I-N-G, ring, G-I-T, git, ringgit. Kalau wang shilling, kita guna sen, S-E-N, sen. Kalau wang kertas, kita guna ringgit. Okay, ini nilainya adalah RM1. Okay, mesti tulis ringgit di belakang. Kalau waktu ini adalah 1, tak boleh. Mesti RM1. Okay, dalam angka, kita tulis RM1. RM1. RM tu maksudnya ringgit Malaysia. Okey, dalam nombor, dalam angka kita tulis RM1. Bila kita sebut, bunyinya RM1. Okey, gunakan abakus. Okay, macam cikgu bagi tahu tadi, sebelah kiri adalah RM, sebelah kanan adalah sen. Jadi sebab sekarang kita nak tunjukkan RM1 kan. Jadi kita hanya akan gunakan kawasan ringgit sahaja. Yang sen ni jangan kacau. Okey. Yang sen tu biar je dia duduk dalam keadaan sifar. Untuk sen biar dia duduk dalam keadaan sifar. Okay, jadi kita mulakan daripada tiang inilah. Tiang sebelah sini. Sebelah sini je tiang kita guna. Yang dua ni biar sahaja dia nilainya sifar. Okey, boleh ya? Okey, jadi kita tengok tiang yang pertama tu. 1. Manik bawah kan? Naik atas nilainya 1. Jadi terjadilah RM1. Okay, boleh? Okay, kita tengok contoh yang kedua. RM5. Eja perkataan 5, eja perkataan ringgit. Baru jadi wang kertas. Okay, RM5. Dalam angka kita tulis RM5. Okay. Menggunakan abakus sama juga macam tadi. Sebelah kiri adalah RM, sebelah kanan adalah sen. Okay, kita gunakan kawasan ringgit sahaja. Yang pertama tu manik atas dekat dengan palang pemisah, nilainya manik atas nilainya 5. Jadi RM5. Begitulah rupa bila kita tunjukkan dalam abakus RM5. Okay, dan wang yang terakhir adalah wang yang bernilai RM10. Dalam perkataan RM10. Dalam angka RM10. Okay, menggunakan abakus. Sebelah kiri adalah RM, sebelah kanan adalah sen. Okay, guna kawasan RM guna kawasan ringgit sahaja RM tu. Okay, manik yang pertama tu sifar, tak ada apa-apa manik yang sentuh dia. Okay, tiang yang kedua tu pula adalah nilainya 1. Jadilah 1. Maka terjadilah abakus yang menunjukkan RM10. Okay, boleh ya? Okay, kita tengok gabungan wang kertas pula. Okay, gabungan yang pertama. RM5 dan RM1. RM5 dan RM1. Okay, berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya RM6. Okay, dalam angka RM6. Bila tulis, awak kena tulis RM6. Tapi bila sebut, awak kena sebut RM6. Boleh ya? Okey, gabungan yang kedua, RM10. RM10. Jari awak pun dah 10 kan? Dengan RM5. 10, dekat minda 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jawapannya RM15. Dalam angka RM15. Bila disebut RM15. Okay, gabungan wang kertas yang terakhir ialah RM5. Okay, RM5 dan RM5. Jadi RM5 dan RM5 jumlahnya berapa?
Ya, okey, RM10. Jadi macam mana nak tulis dalam angka RM 10 bila nak sebut RM10. Okey. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak semua faham apa yang kita belajar hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.